Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Apa kabar semua? Saya Casey kembali bertugas menemani anda dalam rancangan radio paling popular Misteri Jam 12. Seperti yang telah pun kita ketahui, rancangan ini peringatan untuk semua, 100% hanya sekadar hiburan saja. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang bakal disampaikan dari kiriman email maupun panggilan telefon maupun datang dari mulut saya. Kita anggap semua 100% hanya hiburan. Apa yang kita dengar, kita tinggalkan saja di sini. Tapi kemungkinan ada di antara anda mempunyai persoalan. Anda rujuklah pada yang pakar dan jangan tanya sama saya, sebab saya hanya seorang penyampai saja. Pendengar Misteri Jam 12, rasanya sudah lama kita tidak berjumpa. Mungkin ada yang suka dengan kembalinya rancangan ini, dan mungkin ada yang rasa seram untuk mendengar rancangan Misteri Jam 12. Walau apapun, rancangan ini tetap sama, berkongsi pengalaman-pengalaman individu-individu melalui kiriman email, panggilan telefon dan sebagainya. Sempena dengan Hari Kebangsaan Singapura yang ke-51 tahun, kisah-kisah misteri yang akan saya ketengahkan untuk malam ini adalah kisah-kisah hantu seram yang berlaku di Pulau Temasek. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Pendengar Misteri Jam 12, kisah ini berlaku di Singapura. Ini kiriman yang saya terima datang daripada pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai Hasna saja. Bukan nama sebenar, ini adalah nama samaran yang beliau gunakan. Adik perempuan saya, setelah berpisah dengan suami, dia tinggal menetap dengan saya. Kesian sungguh melihat adik saya ini, Kisi. Berumah tangga baru setahun. Baru 1 tahun berumah tangga. Terpaksa berpisah. Dan sekarang ini pula, saya masih belum ada bukti, katanya beliau. Masih belum ada bukti. Tapi saya suspek mempunyai rasa perasaan ini adalah perbuatan bekas kakak ipar adik saya. Hampir setiap hari, Kisi, selepas waktu maghrib, adik saya, dia akan duduk termenung seorang diri. Kemudian dia akan termenung, nanti dia akan menangis. Dari menangis dia akan ketawa, mengilai. Dia menangis balik, dia terpekik-pekik. Itulah kejadian yang berlaku pada adik saya.
Kejadian ini membuat anak saya takut. Saya ada 2 orang anak, katanya Kak Asna. Salah seorang anak saya anak perempuan, seorang lagi anak lelaki. Anak lelaki saya tidak ada di rumah menjalani perkhidmatan negara, hanya akan pulang pada hujung minggu saja. Jadi anak gadis saya seringkali akan beritahu, katanya, "Mama, bila Kak Nong nak pindah?" Saya akan marah dia. Saya akan cakap, Kak Nong kan tak ada tempat tinggal. Nanti Kak Nong dah sihat, dah tempat tinggal, dia pindahlah. Tapi Ma, Ida takutlah Ma. Malam-malam Kak Nong ketawa mengilai. Yalah Casey, saya nak ajak dia tidur dengan saya pun tak boleh. Anak gadis saya ni pun dah besar. Ya, saya tidur dengan suami. Suami saya jenis yang pendiam. Yalah, dia pun tak nak masuk campur hal adik-beradik. Dia pun tak kisah adik saya tinggal bersama dengan kami. Jadi, kalau anak saya yang menjalani perkhidmatan negara balik, dia tak akan tidur dalam bilik, dia akan tidur dekat ruang tamu. Sebabnya biliknya digunakan oleh adik saya, katanya Kak Asna. Pernah sekali apabila anak saya sedang tidur, anak gadis, dalam bilik, tiba-tiba terdengar anak saya pekik sekuat-kuatnya Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya lari daripada bilik, suami saya bangun, saya pun bangun, lari masuk dalam bilik anak. Sedang duduk dekat atas katil berpeluk tubuh. Buka lampu, saya peluk anak saya. Saya istighfar, katanya, ikut mama istighfar, ikut mama istighfar. Ikut mama istighfar. Ma, takut. Malam tu saya tidur dengan anak saya. Saya tak berani nak tanya pada malam tu apa yang dia nampak. Lat 2 hari baru saya tanya, Ida, itu hari malam-malam Ida terpekik kenapa Ida? Ida cakap dengan mama. Kata anak saya nampak dekat atas lantai, di tepi katil atas lantai. Dia fikirkan bantal peluknya yang jatuh. Anak saya ada 1 bantal peluk. Jadi bila dia nak tarik, dia rasa berat sangat. Bantal peluk berat, tak boleh ditarik. Sedangkan dia hulur tangan. Bila dia gosok mata, dia tengok. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, anak saya kata dia ternampak makhluk yang serupa pocong yang sedang terbaring di atas lantai dalam bilik tidur anak saya, yang membuat dia terpekik. Pendengar Misteri Jam 12, hanya setelah, kalau tak silap lah, hampir sebulan lebih kejadian ini berlaku, kita pun dapatkan rawatan daripada seorang pakar yang datang ke rumah. Pakar itu cuba merawat. Katanya ini gangguan yang dialami oleh adik saya bukanlah gangguan datang daripada luar rumah. Gangguan ni boleh macam-macam berlaku. Yang pertama, gangguan di luar rumah. Kalau kita berjalan, kadang-kala, kata pakar ni, kita ada satu tarikan aura dalam tubuh, yang mana jin ni terus terpikat, suka dan ikut kita balik, walaupun kita tidak buat apa-apa. Yang kedua, dalam tubuh kita sendiri dah ada jin. Ia akan memanggil lain-lain seperti magnet. Yang ketiga, katanya, kita sendiri yang cari pasal. Ya, mungkin pergi ke rumah kosong, tanah perkuburan dan sebagainya. Yang keempat, dari segi orang hantar. Orang hantar untuk niat keburukan. Dan yang terakhir sekali adalah turun-temurun jin yang dipindahkan daripada badan nenek kepada cucu, nenek kepada anak dan sebagainya. Jadi pendengar Misteri Jam 12, yang ini kata pakar, ini orang hantar. Jadi
Saya pun bertanya dengan pakar tu, siapa yang hantar ni? Itu awak tak perlu tahu. Sekarang kita nak kena ikhtiar baikkan adik awak ni. Kalau boleh, jangan kasih tidur dalam bilik ni. Saya pun bertanya kenapa. Katanya, bilik ni, katil ni terlampau dekat sangat dengan tingkap. Yalah, saya boleh pagar rumah anda, tapi dekat tingkap tu kadang-kadang dia suka berliga-liga, membuat adik anda ni akan terkena sekali lagi gangguan. Jadi saya pun terpaksa memberitahu adik saya. Yalah, takkan nak suruh tidur dalam bilik anak gadis saya. Tak baik pula, Casey. Saya kata pada adik saya, mulai untuk beberapa bulan akan datang, boleh tak tidur dekat luar. Saya dah siapkan dia sofa bed, Casey. Saya bentangkan, letakkan selimut, bantal untuk dia tidur. Gangguan bukan tak ada, masih ada, tapi kurang. Tapi yang kena ganggu sekarang saya ni light sleeper, kata Puan Hasnah. Suami saya tidur, ya, kalau dekat luar ada bunyi letupan pun dia tak terbangun, Casey. Saya ni orang buka pintu pun saya boleh bangun. Tengah tidur waktu malam, saya dengar bunyi orang cakap dekat tingkap bilik saya. Buka mata tengok tingkap yang tutup dengan langsir. Langsir saya gunakan langsir yang jarang, Casey. Jadi boleh sedikit nampak bahagian luar. Tak nampak sesiapa pun, gelap. Tapi dengar bunyi orang cakap pada waktu malam. Adik saya masih menjalani proses perubatan sampai ke saat ini. Dan saya haraplah manusia yang menghantar, mengirim dengan tujuan tak tahulah apa, hentikanlah. Sebab kita manusia di dunia ni semua hidup hanya sementara. Kalaupun kau hidup 100 tahun pun sementara. Kau hidup 200 tahun pun sementara. Jadi apabila kita kembali ke tanah, ingat, kita akan disiksa sampai tubuh kita berkecai. Jangan ingat kau kuat. Sekarang ini saya kerja malam. Zah Ismail pula ditugaskan untuk bertugas pada waktu pagi, iaitu dalam rancangan terbaru #mohon viralkan. Wow. Dan kemudian diikuti dengan The Awesome Show. Kemudian diikuti dengan #Goja, I Overdose, dan saya Geng Burung Hantu. Jadi selamat tengah malam pada geng-geng momok yang sedang mendengar rancangan MJ12. Terima kasih pada semua yang menantikan ketibaan rancangan ini sekali lagi. Jadi malam ini saya akan teruskan berkongsi pelbagai kisah, dan dari masa ke semasa saya akan cubalah mungkin sesuatu, saya akan cuba perkenalkan sesuatu, tapi ini baru balik kan, jadi biar saya sesuaikan diri dulu, takut lupa, butang-butang semua. Tadi datang kerja awal sangat, masukkan tu, masukkan ni, buat yang baru. Jadi itulah saudara. Itu kisah yang berlaku di Singapura. Malam ini temanya sempena dengan Hari Kebangsaan Singapura. Kisah-kisah misteri yang berlaku di Singapura. Yang ini tentang satu, boleh dikatakan ini adalah satu ikon Singapura. Antaranya adalah lift. Singapura ni banyak rumah pangsa ataupun rumah flat. Jadi rumah-rumah flat ni hampir ke semua rumah flat ada lift. Naik lift, turun lift untuk angkat barang, ya. Dan kisah ini berlaku di dalam sebuah lift. Ini terjadi pada seorang pendengar. Katanya beliau adalah antara penduduk waktu itulah. Sekarang rumah ni dah tak ada lagi, dah dirobohkan pun. Dahulu sebelum ini beberapa tahun yang lalu, beliau adalah salah seorang penduduk yang hanya tinggal beberapa orang sahaja dekat satu blok. Blok ni besar. Satu blok tu cuma beberapa orang yang tinggal. Dia tak pasti, tapi dia tahu tak ramai orang yang tinggal lagi dekat blok tu. Yang dimaksudkan adalah di salah sebuah flat di Aljunied. Sekarang ini kalau kita memandu dekat kawasan di Lebuh Raya PIE, kita akan nampak sebelah, mungkin kalau daripada Geylang memandu ke Jurong, menghala ke Jurong, kita akan nampak rumah-rumah flat satu ketika dahulu Aljunied ni yang masih berdiri walaupun dah kosong. Dan sekarang dengar cerita, saya nampak tak silap saya dah dirubuhkan dan dah nak dinaikkan bangunan lain.
Jadi apa yang berlaku? Beliau ceritakan beliau adalah salah seorang penduduk yang terakhir untuk dipindahkan. Ini kisah Encik Kasman dalam rancangan MJ12. Ingat, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara, itulah suara yang sering kita dengar bila kita naik lift di Singapura. Ada suara yang dirakamkan, kita tekan butang door closing, ataupun kalau kita dari atas nak turun ke bawah. Going down, doors are closing. Dan ini adalah satu perkara yang cukup sinonim dengan rakyat Singapura. Suara ni, kemana-mana kita pergi, suara yang sama kita akan dengar. Kisah Cik Kazman berkongsi pengalaman di rumah lama beliau di Aljunied sebelum ia dirobohkan. Saya ni adalah seorang bapa tunggal, Casey. Tinggal di flat Aljunied. Apa yang berlaku pendengar Ria 897? Sebelum saya pindah ke tempat yang lain, kalau tak silap saya antara orang yang terakhir untuk berpindah ataupun dipindahkan. Rumah saya adalah rumah bertentangan dengan rumah jiran di hadapan. Saya tinggal di tingkat 7, Casey. Dekat Aljunied blok ... yang mana dah tak ada lagi blok ni. Dan rumah saya tingkat 7 ni, pintu saya menghadap pintu jiran. Dekat tingkat 7 tu 2 unit saja yang ada. Kemudian dia akan ada tingkat-tingkat penyambung. Yang mana tingkat penyambung ni boleh nampaklah rumah-rumah pintu yang lain. Tapi rumah saya, keluar lift, pintu tu, pintu saya, pintu jiran. Jadi bila jiran sebelah saya dah pindah, dia orang yang pertama pindah, Casey. Kemudian jiran tingkat atas, kiri dengan kanan pun pindah. Jiran tingkat bawah, kiri kanan pindah. Jadi boleh bayangkan, Cik Kazman ni tinggal seorang. Dah tak ada orang lagi dah. Flat ni, kata beliau, bila balik nanti jalan kaki. Daripada bus stop dekat belakang rumah tu saya jalan kaki. Saya dapat lihat, selalunya sebelum ini, dekat tingkap dapur tu belakang, nampak tingkap dapur menyala dengan lampu. Kali ni balik semua gelap, Casey, kecuali ada 1-2 tingkap dapur yang menyala lampunya. Saya pun jalan pergi. Apa yang terjadi? Saya nak naik lift, pintu lift nak dekat tertutup. Saya lari, saya kejar, saya tekan butang. Pintu lift terbuka, dalam ada orang, Casey. Seorang nyonya ni sedang berdiri dalam lift. Saya Sorry ya, thank you. Sebabnya ialah dia nak naik atas. Saya tekan, pintu terbuka, saya masuk. Mengganggu dia lah. Saya pun tekan tingkat 7 rumah saya. Dan saya dapati wanita Cina ni, nyonya ni, tak tekan nombor apa-apa. Saya pun tulis belakang, nak tanya, aunty which level? Saya pusing belakang, pintu dah tutup ni. Tengah naik atas, pendengar misteri Jam 12, wanita Cina yang saya nampak berdiri dekat belakang bila saya melulu masuk ke dalam lift, tidak ada di belakang saya. Meremang kisi bulu rumah saya. Tadi aku nampak perempuan Cina. Mana pula ni? Saya naik takut. Dalam perjalanan lift naik, dari tingkat 1 dia naik tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Pintu lift tu berhenti di tingkat 4. Pintu lift terbuka. Tingkat 4 memang tak ada orang tinggal. Kiri dengan kanan memang tak ada orang. Tapi lift boleh berhenti, pintu terbuka. Dekat tangga tu gelap, Casey. Saya seorang dalam lift. Meremang bulu rumah. Tangan kiri saya beberapa kali tekan butang untuk tutup pintu lift secepat mungkin. Pintu lift tengah nak tutup. Dalam hanya beberapa saat,
saya nampak ada perempuan sedang menyangkung di salah satu unit rumah yang tak ada orang di tingkat 4. Wanita tu sedang menyangkung dan kedengaran dia sedang menangis. Bayangkan pendengar 897 FM. Kata beliau, pintu tertutup, tiba-tiba dengar bunyi menangis. Saya pun, ini adalah respon kepada bunyian. Ini perkara biasa, Kisi. Manusia bila dengar sesuatu dekat sebelah kiri, orang hentak, orang tepuk tangan, orang ketik tangan, kita akan toleh. Jadi bila saya terdengar suara orang menangis dekat luar lift, saya menjenguk. Ternampak, Kisi, perempuan tengah menyangkung depan rumah kosong dekat flat rumah saya yang lama di Aljunied. Dalam hati, ya Allah, tutuplah pintu cepat. Pintu lift tutup, naik perlahan. Tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, pintu lift terbuka. Saya tergopoh gapah keluarkan kunci rumah. Menggeletar tangan saya. Belakang saya ni unit rumah kosong, tak ada orang. Ya Allah, Kisi, meremang bulu rumah. Akhirnya dapat buka pintu besi, buka pintu kayu, langkah kaki kanan, tutup pintu. Terus buka kasut, duduk dekat sofa, tarik nafas. Dalam hati, cepatlah pindah. Itulah cabaran saya. Tapi saya bersyukurlah, dalam rumah saya tak adalah gangguan sampai masuk dalam rumah. Hanya setakat nak balik kerja itulah. Selalu ada cabaran. Akan rasa meremang bila naik lift, dan akan rasa seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang naik lift bersama dengan saya. Terima kasih, Kisi. Misteri Jam 12, selamat tengah malam, 12.46 tengah malam. Ini bermakna kita dah langkahkan kaki kita ke 9 Ogos 2016. Jadi ramai akan turun, iaitu berada di Stadium Negara untuk meraihkan Hari Kebangsaan Singapura yang ke-51 tahun. Selamat pagi pada geng-geng momok yang sedang mendengar. Ramai yang kirimkan private message pada saya, ucapkan terima kasih. Terima kasih juga pada anda sebenarnya kerana masih meminati rancangan ini dan masih menginginkan saya mengendalikan rancangan ini. Dan ialah semoga anda terhibur dengan apa jua yang diketengahkan dalam rancangan MJ12. Saya nak sebut pun di Facebook ni, Facebook saya, Facebook Ria, ramai sangat yang masuk gelanggang. Terima kasih sekali lagi. Tapi saya tersentuh dengan kiriman yang ini sebelum saya baca satu lagi kisah dan kita berehat dengan beberapa buah lagu. Saya tersentuh dengan kiriman daripada mana ni Wan Maimunah. Berkongsi katanya di sini. Assalamualaikum DJ Kisi. Waalaikumsalam. Saya ni bukanlah penggemar rancangan MJ12. Sebab saya takut nak mendengarnya. Tapi saya berterima kasih pada Kisi kerana kembali mengendalikan rancangan Misteri Jam 12 yang digemari oleh ibu saya. Ibu saya ni seseorang yang tidak boleh melihat. Matanya, penglihatannya semakin hari semakin kabur. Jadi pasti dia tak boleh menonton TV. Dan sebelum ini, dia adalah pengikut kuat rancangan MJ12. Sampaikan saya belikan dia radio, letak tepi katil. Dengan mendengar MJ12 ni, entahlah Kisi. Walaupun ceritanya seram, tetapi I have to admit, ia membawa kebahagiaan, keceriaan pada mak saya ataupun pada ibu saya. Something good there. Anyway, thank you. Terima kasih kerana kembalikan rancangan MJ12. Wajah mak saya tersenyum-senyum bila mendengar rancangan ini dikembalikan dan Casey mengendalikannya. Terima kasih pada Casey, terima kasih pada Ria dan terus menghiburkan para pendengar. Yang ikhlas dari saya, Wan Maimunah. Terima kasih Wan Maimunah. Tersentuh membaca kiriman. Pada ibu-ibu mungkin yang sedang mendengar, terima kasih. Kita teruskan kisah seram. Ini mungkin mak-mak tahu, Ini kisah mungkin ada di antara anda pernah pergi. Antara tempat yang kronik dikatakan di Singapura. Ini berlaku di Labrador Park. Benar ataupun tidak, MJ12
hanya sekadar hiburan. Baik pendengar Ria 897, kini adalah kisah yang dikongsi sama oleh seorang pendengar. Beliau bertugas sebagai seorang pemandu van. Jadi dipendekkan cerita, beliau ni telah pun menghantar sekeluarga pelancong yang datang ke Singapura. Jadi dia menghantar pelancong ni ke VivoCity untuk membeli belah. Ya, jadi dia diberi masa untuk berehatlah dalam masa 3 jam. Dia akan datang balik dan menjemput penumpang-penumpang pelancong-pelancong ni untuk dihantar balik ataupun dibawa ke tempat yang lain. Jadi pada waktu tu saya sebenarnya bila dah hantar penumpang-penumpang saya ke VivoCity, waktu tu sekitar jam 6 petang. Jadi saya tengok ada masa lebih kurang nak dekat 3 jam lebih. Saya ada masa, saya pun belum rehat. Dan saya pun ada joran kisi. Dekat belakang van saya ada simpan joran kecil. Tangan ni gatal pula nak memancing. Saya pun pandu van saya daripada VivoCity, pandu sampai saya pergi ke kawasan Labrador Park. Dekat sana bila sampai tu masih lagi 6 lebih petang, masih lagi terang. Saya pun keluarkan joran, saya mula memancing. Yelah, hanya untuk buang masa, to kill time, kata teman kita ni. Sedang pancing, duduk, kemudian isap rokok, pancing lagi, isap rokok, pancing lagi. Tengok jam, dah pun 7 lebih malam. Saya pun berhenti memancing. Saya pun simpan joran saya. Tak ada ikan yang dapat saya tangkap. Tapi tak apalah, memang saya suka pun. Saya letak joran dalam van saya. Saya masuk balik dalam van. Kemudian saya hidupkan enjin untuk seketika waktu, kasih sejuk sedikit. Dalam masa 5 minit, saya matikan enjin, turunkan tingkap dan saya baring dalam van. Saya dapati di tempat letak kereta dekat kawasan Labrador ni tidak ada kenderaan lain kecuali van saya dengan satu lori besar. Dah. Tengah baring, nak lelapkan mata, nak tunggu masa lah, sebab saya pun ada kunci jam untuk kejutkan saya sekiranya saya terlelap. Baring tengah main hayal ni, main mata kisi, terkebil-kebil mata nak tidur. Saya dengar dengan jelas suara perempuan sedang menyanyi kisi. Bayangkan pendengar Ria 897, suara tu dapat dengar dengan jelas. Dan bila saya dengar suara ni, saya tahu ini bukan suara orang-orang biasa, Kisi. Terus meremang bulu tengkuk saya. Daripada dalam keadaan saya nak baring ni, saya tegakkan balik kerusi saya. Saya sampai jenguk luar, tengok kiri, tengok kanan. Datangnya dari mana suara yang menakutkan ini? Lalu, saya cuba lagi. Baring lagi. Tengah baring, suara yang sama menjelma, Kisi. Kali ini, suara yang sama dapat saya dengar, walaupun tak kuat, tapi saya dengar dengan jelas suara orang sedang seolah-olah menyanyi, Kisi. Jadi anda bayangkan, beliau tengah baring dalam van dan terdengar suara ni. Alamak. Kisi, kali kedua suara ni menjelma, ia disambut dengan bau yang begitu harum sangat. Terdengar suara bau harum meremang bulu rumah saya. Saya tengah cerita ni pun bulu rumah saya meremang. Kata beliau, meremang bulu rumah saya. Terus saya tegakkan balik tempat duduk, hidupkan enjin, naikkan tingkap. Saya keluar daripada tempat letak kereta dan nak berpindah tempat lain, mungkin tempat yang lebih dekat. Jadi, dalam perjalanan nak keluar tu, saya nak pergi ke Siaim. Siaim ni adalah sebuah tempat letak kereta di sebuah pusat makanan berdekatan dengan Vivo. Jadi, niat saya nak pergi sana, park dekat sana sebab situ lebih banyak kereta, lebih ramai orang. Saya pun tidak kesuarangan. Tengah nak pandu ni. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan. Saya baru perasan, Kisi. Dari tadi saya cari suara tu. Saya buka pintu, tengok kiri, tengok kanan. Rupa-rupanya benda tu tengah duduk
dalam van di tempat duduk paling belakang, Casey. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Casey, saya kena tunjukkan diri saya berani. Saya tak pandang lagi, tak tengok belakang, tapi saya nampak ada susuk tubuh dekat belakang. Saya pun pergi ke player saya, masuk USB drive, cari surah Al-Quran. Saya putarkan bacaan orang sedang mengaji. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Beliau ternampak sesuatu dekat belakang. Dan katanya saya pun dengan segera sebelum saya bergerak berlalu daripada kawasan tempat letak kereta, saya putarkan surah bacaan orang mengaji. Saya pun kata, aku tak kacau kau. Kau jangan kacau aku Tolong keluar daripada kereta aku. Aku tak kacau kau. Kau jangan kacau aku Casey, saya pandu sambil saya cakap untuk beranikan diri saya. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Tengah pandu ni, boleh rasa Casey van saya bergoyang kiri kanan, seolah-olah ada orang gegarkan van saya. Saya dapat rasa mungkin dia dah keluar dari van. Saya pandu dan pandu dan pandu hanya sampai dekat traffic light, tempat kawasan simpang 4 lampu isyarat. Dekat situ dah banyak kereta. Barulah saya ambil masa perlahan-lahan toleh belakang untuk tengok ada tak lagi benda tu yang menumpang kenderaan saya. Tak ada lagi, Casey. Pandu all the way sampai ke kawasan tempat letak kereta Siaim. Dekat situlah baru dapat saya lelapkan mata saya, rehatkan mata saya untuk seketika. Bila jam loceng berbunyi, saya pun pandu ke Vivo City untuk menjemput pelancong-pelancong untuk dihantar pulang ke hotel. Tiba-tiba salah seorang pelancong yang duduk dekat belakang kata, dia panggil saya Mr. Man. Mr. Man, Mr. Man, how come behind got so much sand? Katanya. Dekat belakang banyak sangat pasir. Saya pun pergi ke belakang. Casey, banyak pasir, Casey. Dan saya terpaksa cakap, mungkin tadi saya pergi pancing. Joran saya jalan. Saya pun buatlah cerita. Saya kata, give me 2 minutes. Saya bersihkan pasir-pasir tu. Saya lap kerusi tu, kasih bersih balik. Barulah mereka duduk dan saya hantar mereka pulang ke hotel. Soalannya, pasir itu datang dari mana, Casey? Saya tak akan pergi lagi Labrador Park untuk berehat ataupun memancing pada waktu malam seorang diri. Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman di Facebook Ria. Kita dah pun melangkahkan kaki 9 Ogos 2016. Jadi malam ini nanti saya akan kembali bertugas jam 10 malam. Sekejap lagi lah. Ni pun dah hari yang sama ni. Jadi di Facebook Ria saya dah pun muat naikkan satu poster yang mana saya perlukan anda berkongsi dengan saya. Ini adalah satu rancangan khas sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan Singapura pada malam ini. Ini orang Singapura ni antara perkara yang suka dilakukan adalah makan. Sana sini akan keluar pergi makan. Ya, asal ajak teman, jom jumpa makan lah. Makan, Makan di hawker center. Jadi, antara pilihan adalah selain daripada kafe ni, hawker center, pusat makanan ni menjadi pilihan rakyat Singapura. Jadi, anda boleh buat pilihan ataupun boleh kongsi sama apakah manakah pusat makanan pilihan anda. Seperti contohlah, pusat makanan yang ada yang popular ni seperti pusat makanan East Coast, Air Rajah, Pasar Gilang, Lau Pasat, dan macam-macam lagi. Jadi dengan anda berkongsi, Casey, pusat makanan dekat kawasan ni, Casey, best, saya suka. Dekat sini ada jual tahu goreng, Casey. Tahu goreng dia meletup. Jadi boleh kongsi dengan saya. Dan
akan saya kongsi saranan-saranan anda ini dalam rancangan malam ini nanti, Geng Burung Hantu. Jadi jangan lupa untuk berkongsi sambil-sambil dengan MJ12 ni, sambil-sambil juga kita bolehlah berkongsi informasi ya. Jadi nampak poster hawker center paling gerik mon ini sebenarnya dengan demam Pokemon, jadi dia gerik mon. Tuan-tuan dan puan, sila kongsi pilihan anda. Kalau tidak ada dalam senarai itu, anda boleh tambah sendirilah, tak kisah ya. Jadi kita kembali dengan kisah misteri jam 12. Selamat tengah malam pada semua. Pelbagai pengalaman-pengalaman yang dikongsi sama, dan ingat setiap kisah hanya satu hiburan sahaja. Masih lagi berkenaan dengan kisah-kisah seram di Singapura. Saudara, yang ini kiriman daripada mana ni Kak Tina berkongsi pengalaman ini. Katanya, Casey, kakak nak ketengahkan satu peristiwa. Yang ini kakak pernah ikut iaitu mana? Kakak pernah ikut kakak ipar pergi buang barang. Dan barang yang dia sebutkan di sini adalah dalam close dengan open inverted comma. Open dengan close inverted comma, iaitu buang barang. Barang yang dibuang, di mana tu tumpuan orang suka buang barang ni, kita akan ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kiriman daripada pendengar kita yang berkongsi kisah berikut ini. Benar ataupun tidak, ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Beliau menceritakan pengalaman ini berlaku beberapa tahun yang lalu, yang mana beliau ikut kakak iparnya pergi membuang barang. Kak, dekat sini ke tempat dia? Kat sini. Tunggu jap, aku park kereta. Sunyilah kak kat sini. Malam-malam, kenapa nak kena pergi malam-malam, Kak? Aku tak nak orang nampak. Kalau aku pergi siang-siang, kena nampak tu, sebelah tu kan masjid. Nanti orang nampak. Aku dah tak nak lagi dah barang ni. Kau temankan akulah, Yalah, Kak. Seram pula lah, Kak. Pendengar Ria 897 FM. Beliau berkongsi pengalaman dalam kereta sedang berbual dengan kakak iparnya. Kenapa tak pergi waktu siang? Katanya siang sini ramai orang. Orang ada dekat masjid, nanti nampak apa dia buat. Dia tak nak orang nampak. Kakak ipar saya pun tak beritahu yang dia nak buang apa. Tak beritahu, katanya ikut aku je, aku nak buang barang. Jadi dah sampai, kereta pun dah diletakkan. Kita berdua keluar dari kenderaan. Kakak ipar saya langsung ke belakang boot kenderaannya. Dia buka boot. Dalam boot tu ada beg plastik yang agak besar. Beg plastik diangkat. Tangan letak bawah plastik, dia pegang. Kemudian dia kata dengan saya, suruh tutupkan boot. Jalan perlahan-lahan. Sambil berjalan, sebelum dia berjalan, dia kata dengan saya, dari sekarang aku akan jalan pergi tempatnya aku nak buang. Kau jangan cakap dengan aku. Aku nak kena baca. Ingat tahu? Jadi anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya pun angguklah kepala saya. Kakak ipar saya angkat plastik. Tangan satu pegang atas, satu pegang bawah. Sambil dia berjalan tu, setiap langkah di jalan dia, saya tak dengar apa dia baca, tapi seolah-olah sedang membaca sesuatu. Jalan-jalan, mata saya tengok kiri, tengok kanan. Tak boleh duduk diam, Casey. Ketakutan. Saya pun takut. Casey, setelah sampai dekat kawasan yang dia nak buang barang ni, ia adalah sebatang pohon yang agak besar, Casey. Pohon ni banyak dahan-dahan yang bercabang. Dan dekat situ saya dapat lihat ada juga barang-barang lain yang orang buang. Ada bungkusan warna hitam, ada warna kuning, ada juga patung berhala kecil, ada lilin yang dipacak dan macam-macam benda lain. Kemudian kakak ipar saya buka plastik.
Aku dah tak nak kau lagi. Inilah tempat kau. Jangan ikut aku. Ya. Kakak saya keluarkan. Ia adalah bekas seperti yang dibuat dari tanah liat, Kisi. Saya tak tahu apa dekat dalam. Kemudian kakak saya letak. Dia letak bekas tu Anda bayangkan pendengar Ria 897. Entah benar ataupun tidak. Tapi ini yang diceritakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Dia mengangkat bekas tersebut. Lalu dia letak di atas tanah. Betul-betul dekat depan pokok. Kakak ipar saya letak. Bekas tanah liat tu, tiba-tiba Kisi, dia letak bukan hempas. Prak! Pecah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Mati aku. Kak, kenapa kak? Ya Allah, mati aku. Macam mana ni? Macam mana? Ya Allah, pecah. Ya Allah. Kak, kenapa kak? Kakak jangan takutkan saya kak. Kenapa kak? Ya Allah. Liza. Kata pakcik tu, kalau letak bekas jangan sampai pecah. Kalau pecah, dia akan ikut balik, Liza. Macam mana Liza sekarang ni? Pendengar Ria 897. Bulu rumah saya meremang. Kakak ipar saya dah tak boleh kawal perasaan takut dia. Kakak ipar cuba tenang. Dia keluarkan handphone. Telefon pakcik tu, Kisi. Malam-malam buta telefon orang. 2-3 kali telefon baru pakcik angkat. Hello? Cik Wahid Saya lah Cik Wahid. Cik Wahid, masalah besar ni Cik Wahid. Masalah besar. Cik Wahid, saya tak empas pun. Pecah. Saya taruh je benda tu dekat atas ni, depan pokok ni Cik Wahid suruh. Taruh. Saya angkat tangan saya, terus pecah. Apa dia? Yelah. Ya. Kakak ipar saya letak telefon. Kak, macam mana kak? Cik Wahid kata tunggu. Dia on the way nak datang sini. Kita tunggu sini berapa lama kak? Tak tahulah. Tolonglah, terima kasih lah. Terima kasih lah kau temankan kakak. Jom kita masuk kereta balik Saya dengan dia jalan menuju ke arah kereta, Casey. Bayangkan beliau dengan kakaknya jalan menuju ke arah kereta. Dalam perjalanan menuju ke arah kereta, katanya saya dengar dengan jelas. Jalan beberapa tapak, tiba-tiba kedengaran suara orang minta tolong, Casey. Kak. Aku tahu. Jangan cakap. Cepat jalan, cepat. Casey dengar suara orang minta tolong. Datang dari belakang, kemungkinan daripada pokok yang kakak saya letakkan barang yang dia nak buang. Semakin laju langkah kita menuju ke arah kenderaan. Sampai dekat kereta, kakak saya pun buka pintu, masuk dalam, Casey. Terus hidupkan enjin aircon dekat luar agak berbahang. Tengah duduk, kakak saya putarkan CD surah-surah. Lat lebih kurang dalam setengah jam setelah kita berada dalam kenderaan, Pak Cik Wahid sampai. Bukan seorang diri, malah dengan seorang lagi sahabatnya. Kami pun keluar dan kemudian menuju ke arah pokok yang sama. Pak Cik Wahid tengok, wah, ini kes berat ni. Sebabnya engkau bukan hempas. Kau taruh dan kau lepaskan. Dia pecah. Maknanya dia tak nak engkau buang dia. Tapi Pak Wahid, saya dah tak nak pakai dia lagi, Pak Wahid. Tak apa, kita buat lagi kat sini. Dipendekkan cerita, Pak Wahid Tolong sekali lagi meneruskan upacara memerangkap benda ni dalam pasu.
Dan akhirnya kali kedua, dia cuba berjaya Casey. Benda tu dipindahkan ke dalam pasu bekas yang lain dan diletakkan di tepi pokok. Pendengar Ria 897 FM. Yang memeranjatkan saya tanya pada Pak Wahid. Pak Wahid, ni barang ni dekat sini. Ini kan tempat orang. Kalau orang pecahkan ke terpecahkan macam mana? Barang siapa yang pecahkan pasu ni, benda tu akan jadikan orang tu tuan barunya. Saya terperanjat, Casey. Dan Pak Wahid juga mengatakan, sebab tu, nak dekat tepi laut, tepi pokok, kalau nampak barang, nampak botol, nampak apa jua, jangan buka. Kita tak tahu apa isi kandungannya. Ada baik kita berhati-hati. Anak-anak kita, kalau bermain dekat tepi laut, ternampak botol, ternampak bekas, apa pun jua, jangan dipecahkan, jangan buka. Sebab bila kita buka, makhluk dalam tu akan sangkakan kita tuan baru dia. Terima kasih. Ria 897 FM, rancangan Misteri Jam 12 menemani anda. Ini malam yang pertama saya kembali bertugas menemani anda setelah saya berehat sekian waktu mengendalikan rancangan pada waktu pagi. Ya. Memang niat di hati nak cubalah buat rancangan pagi dalam jangka masa yang lebih panjang. Tapi mungkin tak apalah, kita selang-selikanlah, tolak ansur sikit. Kerana anda pun mendengar rancangan di Ria, dengan itulah sama-sama kita menghargai kehadiran para peminat MJ12 khususnya yang menggemari rancangan ini. Peminat MJ12 bukan sekadar di Singapura, malah rancangan ini dah pun sampai ke seberang tambak dan di mana saja yang dapat dengar melalui aplikasi Mi Radio. Dan tempoh hari pun mungkin teman-teman iaitu dari Malaysia seperti Khalif Baskers sedang mendengar sekarang ini. Selamat mendengar MJ12. Sebabnya salah seorang dari anggota beritahu bos saya, Aura Syai, ketika sidang media di Kuala Lumpur, yang mereka juga menantikan kepulangan MJ12 pada tanggal 8 Ogos ini, iaitu hari ini. Jadi itulah saya dapat mengendalikan rancangan ini dan harap semua terhibur dengan kisah-kisah yang dikendalikan malam ini. Saya nak baca kiriman komen, maklumlah hari pertama, jadi ramai masuk gelanggang. Jadi agak banyak sangat kiriman-kiriman. Nanti kalau saya baca komen, akan memakan masa. Jadi tak banyak cerita boleh saya kongsi sama. Tapi saya dah baca tadi. Bila main lagu, off air, on air, semua dah saya bacakan ataupun dah baca kiriman-kiriman anda. Saudara, kisah malam ini temanya tentang Singapura, memandangkan ini merupakan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-51 tahun. Terima kasih juga pada pendengar-pendengar kita yang berada di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, yang juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-51 pula. Ke-51 untuk Singapura. Terima kasih pada semua yang mendoakan kami rakyat Singapura sejahtera. Terima kasihlah banyak. Inilah hidup berjiran. Lepas Singapura, lepas tu nanti akan disambut pula oleh jiran kita Indonesia, dan Malaysia pun akan sambut Hari Kebangsaan. Jadi inilah selepas ni, tak silap saya, Indonesia, lepas Indonesia Malaysia pula akan sambut Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan masing-masing. Jadi saudara pendengar Ria 897, kalau tadi kisah berkenaan dengan pengalaman buang barang, tempat ini maksudkan ni semua tahulah tempat mana yang tadi saya katakan. Tempat tu seolah-olah ni macam jadi pilihan untuk buang barang. Seperti dalam kisah tadi dikatakan oleh teman kita, dia ternampak dekat bawah pohon tu ada patung berhala kecil. Ada juga bungkusan bungkusan warna kuning, kain hitam, dan nasihat yang diberikan katanya tadi oleh Cik Wahid, kalau nampak barang-barang macam tu dekat bawah pokok, jangan buka, jangan pecahkan. Sebab isi kandungannya tu berbahaya. Jadi itulah kisah. Kalau ingin kepastian, anda boleh rujuk pada mereka yang lebih arif, yang pakar dalam bidang ini. Terima kasih. Okey, MJ12 bersama dengan saya Casey di Ria 897.
Yang ini kisah seterusnya. Kalau tadi berlaku di salah sebuah kawasan tempat buang barang, yang ini kisah ni pula, kejap mana satu saya nak baca ni. Banyak juga kisah malam ni tentang Singapura. Okey, ini datang daripada bekas seorang prison warden. Saya tak nak beritahulah penjara mana yang beliau pernah jaga, tapi katanya beliau bekas warden di salah sebuah penjara di Singapura. Kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Ini kiriman daripada pendengar yang ingin dikenali sebagai Lee. Berkongsi beliau adalah bekas warden di salah sebuah penjara di Singapura. Katanya tugas sebagai seorang warden ni juga mencabar Casey. Selain daripada kena menjaga banduan-banduan ataupun dipanggil sini inmate. Pada waktu malam kita juga perlu buat rondaan Casey dekat sel-sel penjara. Kita juga kena lalu koridor-koridor yang sunyi dan sepi. Dan banyak sebenarnya kisah berkaitan dengan penjara. Jadi pengalaman saya yang satu saya nak cerita, katanya Lee. Waktu tu, waktu malam, saya sedang nak periksa dekat jalan dekat koridor. Sebabnya kedengaran di salah sebuah sel seperti ada salah seorang inmate sedang mengerang kesakitan. Saya pun tuju ke arah sel tersebut. Tapi bila saya pandang dekat dalam, inmate cuma ada 3 orang. Ketiga-tiga dari mereka semua sedang nyenyak tidur. Kemudian suara tu beralih pula, datang daripada sel yang lain. Saya jalan lagi. Saya tengok mereka pun tengah tidur. Pendengar Ria 897. Koridor ni adalah koridor yang panjang Casey. Ia merupakan pintu. Pintu ini adalah pintu-pintu bilik ataupun pintu sel yang mana inmate berada dekat dalam. Jadi koridor sepanjang-panjangnya, di hujung koridor saya terlihat sesuatu dalam keadaan sedang menyangkung Casey. Agak tinggi, besar tapi tengah menyangkung. Dari jauh sedang memerhatikan saya yang sedang berdiri di hadapan salah sebuah sel. Jadi saya pun pandang lain, saya tengok balik di sudut yang sama, benda yang besar yang dapat lihat dari jauh dekat hujung koridor hilang dari pandangan. Saya pun tengok tak ada apa-apa, saya pun baliklah. Saya balik ke office. Duduk balik. Pendengar Misteri Jam 12. Tiba-tiba daripada CCTV kamera dapat lihat Casey. Seolah-olah ada macam gangguan statik. Skrin monitor yang ada dekat dalam office ni, ia bergoyang seperti ada static energy yang lalu dan terkena pada kamera yang ada dekat situ. Dia goyang, kemudian dia mati dalam satu saat dia hidup balik. Saya pun rasa curiga. Sekali lagi, saya keluar dari office menuju ke arah sel koridor untuk tengok apa yang terjadi. Jalan. Tiba-tiba salah seorang inmate menegur saya. Dia tanya pada saya, "Encik, buat apa Encik malam? Tak takut ke Cik kat sini?" Dah, pergi tidur. "Cik, tadi saya nampak ada benda lari Cik dekat depan sel," kata inmate itu kepada saya. Saya tak seharusnya tunjuk yang saya takut, walaupun saya dalam keadaan curiga Casey. Saya katakan sekali lagi kepada inmate tu suruh tidur. Kalau dia tak tidur, malam ni saya suruh dia diri dekat luar. Barulah dia tidur, saya patah balik. Untuk pengetahuan Casey, dalam penjara Casey, macam-macam kes gangguan boleh berlaku. Sebab Casey, utai-utai lama yang masuk prison, masuk penjara ni, kebanyakan dari mereka badan tak kosong. Mereka ada bawa sesuatu. Dan kebanyakan dari mereka ni
bila dekat dalam sel dah tak boleh kasih makan, dah tak boleh kasih umpan. Jadi benda ni dilepaskan macam tu dan ia berleluasa dan mengganggu para pegawai dan para banduan yang ada di sana. Terima kasih. Saya cerita sampai lupa nak angkat telefon. Seronok berbual macam wow, kisah yang pertama seram, kisah yang kedua. Kemudian tiba-tiba lupa pula nak berkongsi ataupun nak menjawab panggilan anda 669-11897. Dipersilakan untuk berkongsi kisah pengalaman anda. Tapi ingat, kisah biar diringkaskan, jangan terlalu panjang ya. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Saya Rahmat Kisi. Ni panggilan dari mana, Cik Rahmat? Saya dari Sembawang ni. Orang Sembawang. Kisi. Ya, saya. Saya tadi yang pasal orang buang barang, memang saya jaga masjid Sembawang Kisi. Anda memang jaga masjid Sembawang? Saya dah 5 tahun jaga sana. Jadi macam mana dekat kawasan tu memang tempat orang buang? Sana memang banyak Kisi. Ya ke? Boleh kongsi sikit apa yang anda pengalaman pernah nampak orang buang barang apa-apa tu? Selalunya kadang-kadang saya jaga malam. Kadang saya Kisi, dengan on air sekali. Dah on air sekarang? Ya, saya. Kalau boleh jangan on air boleh tak Kisi? Jangan on air? Okey, sekejap ya. Okey saudara, terima kasih. Panggilan saya bukan satu tapi dua pemanggil kita yang tidak ingin ke udara, yang berkongsi kisah pengalaman awal tadi katanya. Jadi saya harap anda boleh on air lah. Mungkin ada sebab-sebab yang tak boleh dielakkan, tapi tidak mengapa. Seperti kata pemanggil awal tadi, mengatakan di situ memang tempat orang buang bukan barang, ancak pun ada. Buang ancak dekat kawasan tu. Dekat belakang tu beliau katakan tidak dinasihatkan lah untuk keluarga datang bawa anak-anak ke, individu-individu. Kalau tetap nak datang sana untuk pergi masjid je lah. Patut masjid-masjid ni taruh tabur lios. Jadi anak-anak muda datang pergi masjid. Jadi kata beliau, situ memang dah tak digalakkan untuk anak-anak, keluarga. Kalau dulu situ memang tempat hotspot orang memancing, tapi sekarang jangan pergi. Amaran beliau katanya situ memang tempat orang buang barang. Dan kadang-kadang nanti kalau sampai waktunya kita diuji, akan dengar suara menangis, orang mengilai. Jadi berhati-hatilah. Seram pula saya. Okey saudara, Misteri Jam 12 diteruskan dengan kisah selanjutnya. Ini pengalaman yang diceritakan. Benar ataupun tidak, ingat MJ12 hanya sekadar hiburan sahaja. Tadi bunyi suara kucing membawa saya pada kisah berikut ini. Kucing juga adalah haiwan yang begitu sinonim dengan kita di Singapura. Ramai di antara kita memelihara kucing. Dan ada kalanya kalau kita tak pelihara pun, dekat kolong blok rumah kita, di pusat-pusat makanan, kita akan nampak kucing-kucing liar ataupun kucing-kucing yang terbiar yang berkeliaran di kawasan-kawasan disebutkan tadi. Yang ini berlaku kepada Kak Norma berkongsi peristiwa. Rumah kakak ada 2 ekor kucing. Ini kesi benar-benar berlaku. Cerita ini sama sekali kakak tak buat, tidak cipta. Ini adalah pengalaman peribadi kakak. Pukul 1 pagi, dengar kucing mengiau. Tapi bukan dalam rumah, dari luar rumah kakak. Mungkin contoh bunyi macam contoh. Kakak bangun. Keluar dari bilik, katanya Kak Norma. Suami kakak tidak ada di rumah, sedang bertugas. Kakak tinggal seorang diri dengan suami berdua. Anak kakak ada 2, kedua-duanya dah berumah tangga dan tinggal rumah masing-masing. Kakak bangun, first thing first, kata kakak. Kakak tengok dekat luar. Kucing kakak 2 ekor. Kedua-2 ekor kucing kakak ada dekat ruang tamu, sedang tidur. Tapi bila terdengar bunyi kucing tu semakin kuat, kedua-dua kucing ni boleh bangun. Dengan loceng yang ada pada lehernya, berlari ke arah kakak dan gisil-gisil kaki kakak. Dan kakak rasa curiga. Bunyi kucing siapa yang ada dekat luar rumah kakak.
Pendengar Ria 897. Apabila kakak cuba jenguk daripada lubang pintu rumah, kakak tak boleh nampak. Sebabnya lubang pintu rumah tu hanya boleh paling jauh tengok angle tu tidak begitu jauh lah, katanya Kak Norma. Jadi kakak pun buka tingkap sedikit. Kakak buka tingkap sedikit. Alangkah terperanjatnya, Casey. Kakak nampak dekat luar rumah kakak ada kucing hitam. Betul-betul dekat luar rumah, sedang mengiau beberapa kali. Tapi kucing tu bukan memandang pintu rumah kakak, bukan memandang tingkap rumah kakak. Dia sedang memandang pintu jiran rumah sebelah. Dia sedang berdepan pintu. Dia meow, 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 meow. Pendengar Ria 897. Apabila kakak perhatikan dan kakak tengok, lama kakak perhatikan. Dan kakak tertanya-tanya, jiran aku ni ada kucing ke? Kakak dah jadi jiran dia lama, Casey. Tak pernah tahu pun dia ada kucing. Kucing tu mengiau tak henti-henti. Tiba-tiba, Casey, kakak pun yang sedang tengok dekat tingkap, salah seekor kucing kakak naik atas almari yang ada dekat tepi tingkap. Bila dia naik, tiba-tiba dia terpandang dekat luar ke, ataupun dia terbau ke, terus kucing kakak dalam mood nak bergaduh. Bulu kucing kakak dah menegak. Dia dalam keadaan nak menerkam, Casey. Sedang dia pandang dekat luar. Pendengar Ria 897. Kakak tengok kucing kakak. Kakak pun kata padanya, Jeep, Jeep. No, turun. Marah. Dia turun ke bawah. Pandang luar, kucing hitam tu dah tak ada di depan rumah jiran sebelah, Casey. Kucing tu jalan pun kakak tak perasan. Jadi apa yang berlaku, pendengar Ria 897? Kakak pun dah berani lah, Casey, buka pintu. Kakak buka pintu, nak jenguk dekat luar. Casey nak tahu apa kakak nampak? Kakak nampak seperti ada orang pakai baju hitam sedang berjalan, Casey. Berjalan dekat koridor rumah kakak. Kebetulan nampak kucing hitam bila buka pintu pandang dekat luar. Nampak orang, tak tahu lelaki atau perempuan, berpakaian serba hitam, sedang berjalan dekat koridor. Nak turun tangga, mungkin nak turun ke bawah. Pendengar Ria 897, tutup pintu, masuk balik dalam bilik dengan bawa 2 ekor kucing, temankan kakak tidur sampailah ke pagi. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Wow. Pelbagai kisah yang dapat diketengahkan dalam rancangan MJ12. Dan ingatlah, setiap kisah hanya hiburan. Saya akan jumpa anda esok malam. Dan ingat, setiap kisah yang dikongsi sama, jangan terlampau taksub dan terikut-ikut. Dan boleh buat undian anda sebenarnya. Ya, esok mungkin ada sesuatu yang istimewa dalam rancangan Game Burung Hantu. Kita nak jelajah, iaitu pusat makanan yang paling anda gemari. Baik. Jadi saudara, terima kasih sekali lagi kepada yang mendengar rancangan ini. Ini hari yang pertama saya akan cuba secara bertahap berkongsi pelbagai pengalaman dan ketengahkan sesuatu yang lain yang baru. Tengoklah, ini baru mula kerja kan. Jadi satu persatu lah. Terima kasih sekali lagi, harap anda terhibur dan harap makcik-makcik semua yang sedang mendengar, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, members-members, belat-belit-belut yang sedang mendengar, terhiburlah dengan pengalaman-pengalaman dalam misteri jam 12.